terutamanya kita dalam berbeza pendapat politik. Sebab Ustaz pun nak kena bercakap dalam televisyen berkaitan perkara ini, iaitu adab berbeza pandangan di dalam politik. Apa kita punya adab dia, sempadan dia, had-had batas dia. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات اتقوا الله فقد فاز المتقون. kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, para jamaah atau para penuntut ilmu di Dewan Fatimah Az-Zahra di Masjid Al-Falah USJ 9 yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT pada pagi ini dapat kita bertemu dalam kuliah duha kita. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, bagaimana yang kita janjikan itu, kalau ada sesi sekali lagi kita nak bincang bab dialog Nabi dengan Iblis. Apa dia yang Iblis nyatakan kelemahan-kelemahan dia kepada kita umat Muhammad, yang kita mesti gunakan untuk kita mengalahkan musuh kita yang nombor satu, iaitu Iblis. Maka, tapi oleh kerana lupa Ustaz, terlupa kata kita nak sambung bab tu. Jadi nanti kita sambung bab tu pula insya-Allah dalam pertemuan kita yang lain. Maka kita hari ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Kak Salwa tadi, kita nak baca sedikit, ambil sedikit tentang beradab di dalam berbeza pandangan, berbeza pendapat. Terutamanya kita dalam berbeza pendapat politik. Sebab Ustaz pun nak kena bercakap dalam televisyen berkaitan perkara ini, iaitu adab berbeza pandangan di dalam politik. Apa kita punya adab dia, sempadan dia, had-had batas dia. Sebab kerana kita yang duk jadi masalah apabila melampau di dalam mazhab politik. Bukan kata mazhab fiqh atau mazhab akidah tauhid. Dalam mazhab politik ni pun kadang-kadang melampau sangat, menyebabkan kita hilang adab, menyebabkan kita hilang sopan santun kita. Jadi sebab itu, nombor satu, adab kita dalam berbeza pandangan dari sudut politik ialah kita kena jangan melampau, jangan hulu di dalam kita memahami ataupun dalam kita menganut pahaman politik. Kerana apabila melampau sangat menganut pahaman politik itu, menyebabkan kita boleh hilang adab. Antaranya, hilang adab itu umpamanya mengkafirkan orang lain, memfitnah, memaki hamun, caci maki, benci membenci, hasut menghasut antara satu sama lain. Itu adalah berpunca daripada melampau. Kalaulah seseorang itu dia faham hakikat apa itu sebenarnya politik, dia tidak akan melampau. Dia tidak akan hasut menghasut, hina menghina. Dia hanya akan menyentuh dalam bab polisi dan dasar. Dia tidak akan berani sampai kepada menyentuh kejadian Tuhan. Gemuk ke, kurus ke, pendek ke, rendah ke, tinggi ke, apakah, dia tak berani sentuh lah. Yang tu bidang Allah Ta'ala, bukan bidang kita. Tapi oleh kerana tuan-tuan, akibat hilang adab, akibat kerana melampau itu, menyebabkan bukan polisi dan dasar yang dihujahkan, tetapi physical shaming, body shaming pun masuk dalam kempen. Betapa kuno dan primitifnya kita, tidak bertamadun, kempen-kempen yang tidak bertamadun.
Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu kita kena mengaji dalam bab ini, iaitu perdebatan. Dalam bab khilaf, nak berdebat, dia ada dalam kitab kita ni. Hakikat perselisihan pendapat dan perkara-perkara yang berkaitan. Perselisihan pendapat ini tak boleh dielakkan. Tak boleh dihalang, tak boleh dikontrol, tak boleh dibendung. Sebab ianya adalah merupakan akal kan. Kan akal ni dinamik. Akal kita kan dia berkembang. Dia tidak kucuk. Dia sentiasa berkembang, dia sentiasa menerima dinamika perubahan. Dan dia satu yang kita kata ajaib, akal ini. Tidak ada macam satu yang kita kata sekatan dia, had dia. Jadi sebab itulah kita kena memahami apa itu al-ikhtilaf dan ilmu mengenai perselisihan pendapat. Perselisihan pendapat dipanggil ilmu al-ikhtilaf. Perkataan khilaf dengan perkataan ikhtilaf. Maka tuan-tuan, kalau khilaf, perselisihan yang membawa erti yang lebih umum daripada al-diddu atau perlawanan. Kerana setiap yang berlawanan mestilah berselisih. Tetapi bukan semua yang berselisih itu berlawanan. Itu dia panggil ilmu dalam mantik, ilmu logik. Dia kata setiap yang berselisih itu selanjutnya berlawan. Tetapi dia kata tidak semestinya yang berlawan itu mesti berselisih. Artinya kita kena ambil sikap untuk kita hormat perselisihan. Menganggap kita kata kita kena bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu perkara yang kita kata basic. Dan apabila perselisihan pendapat berlaku antara manusia, membawalah kepada pertengkaran. Maka digunakanlah perkataan al-ikhtilaf. Ikhtilaf itulah maksudnya untuk kita berhujjah, untuk kita berdebat. Al-ikhtilaf untuk kita pertengkaran dan perdebatan. Contohnya, Allah Ta'ala menyebut dalam surah Maryam, ayat 37, فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ. Kemudian golongan-golongan dari kaumnya itu berselisihan sesama sendiri. Surah Maryam ayat 37. Artinya berselisihan. Fakhtalafa. Perkataan khilaf. Kemudian jadi ikhtilaf. Al-khilaf pada mulanya perkataan itu bawa erti berselisih. Al-ikhtilaf maksudnya perdebatan. Pahaman. Perselisihan pendapat. Itu dipanggil pendapat. Ikhtilaf jadi pendapat. Artinya kita bukan berkelahi ni, pendapat aku saja. Yang tu kita kena faham. Yang mula-mula khilaf tu bahaya. Khilaf tu makna perselisihan yang membawa kepada perlawanan. Tapi kalau ada perkataan al-ikhtilaf, bukan al-khilaf al-ikhtilaf bermakna itu ialah berbeza pendapat, pandangan, hujah, berbeza hujah, berbeza apa orang panggil bahasa Inggeris? Interpretasi ke apa malah? Interpretation, huraian dan sebagainya. Berbeza huraian, berbeza elaborate, huraian dan juga pahaman, itulah dipanggil ikhtilaf. Yang itulah yang kita kena hormat. Bukannya berbeza dari sudut apapun, sudut dia, pahaman dia terhadap ayat, pahaman dia terhadap hadis. Yang tu kita tengok ulama-ulama dulu boleh hormat. Syafi'i faham, bukan dia berbeza, bukan dia berselisih, bukan berlawanan. Dia faham ayat ni macam ni. Syafi'i. Hanafi faham ayat yang sama, tapi pandangan dia sebab tu kita kata al-ikhtilaf maksudnya pendapat, pandangan. Berselisih pendapat, pandangan. Bukan berselisih badan, berkelahi, berselisih body ataupun perhubungan, berkelahi dari sudut
yang lain. Tapi kita bergaduh ataupun berhujah bukan batang tubuh yang kita benci, bukan peribadi, bukan individu, tetapi dia punya pendapat hang tu aku tak setuju, tapi hang aku sayang. Aku sayang kepadamu, tapi pandangan hang aku tak setuju. Kita boleh hujah, tapi kita tetap berkasih sayang. Tidak putus silaturahim. Itu yang Ustaz nak sebut ni dalam politik. Yang sebut hari ni kita nak perang ni. 12 bulan ni, jangan putus saudara. Kita, hang adik-adik aku, hang abangku, hang adik aku, hang tetap. Yang aku tak setuju pendapat hang, bukan badan hang, bukan keturunan hang. Tak boleh. Aku tak setuju hanya pada pandangan. Yang ni yang kita ikhtilaf. Ikhtilaf beza dengan al-khilaf. Kalau khilaf tu, dia membawa kepada benci sampai kepada batang tubuh, peribadi dan juga keturunan. Macam Puan sebut tadi tu. Akan tetapi kalau pandangan, itu yang kata agree to disagree tu. Kita bersetuju untuk tidak bersetuju. Artinya, aku setuju dengan hang-hang adik-adik aku. Aku bersetuju dengan hang dari sudut hang ni warga negara. Aku bersetuju dengan hang ni sebab hang ni ahli Korea aku. Tapi pandangan hang aku nak kena berujah. Tapi tidak memutuskan silaturahim. Ni kena faham lah. Nombor satu sekali, al-khilaf dengan al-ikhtilaf. So, al-ikhtilaf maksudnya pandangan, bukan peribadi. Kalau khilaf, dia meleret, merawit sampai, itu jadi tak ada adab. Yang tu yang jadi kurang ajak tu. Pasal dia tidak mengerti. Kita ni berkelahi tang mana, bukan peribadi. Kita ini hanya berhujah, berdebat di dalam pemahaman dan dalam pandangan. So, hang pun ada pro, kontra, ada betul, ada salah. So, aku hormat hang punya pendirian. Tapi aku punya pendirian macam ni. Tu imam-imam buat dulu. Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam apa lagi? Syafi'i, Imam Maliki. So, mereka no problem, mereka hormat, kasih sayang. Syafi'i dengan Hambali, murid dengan guru. Maliki dengan Syafi'i, guru dan murid. Maliki guru kepada Imam Syafi'i. Jadi mereka berkasih sayang, hormat menghormati. Syafi'i bila pergi ke tempat Imam Abu Hanifah, dia tak baca qunut. Walhal dia seorang imam yang memperkenalkan qunut, yang membuat keputusan kata qunut itu sunat ab'ad. Yang kalau kita tak baca, boleh menyebabkan kita kena sujud sahwi. Jadi tuan-tuan dan puan, ada tu imam. Dia jadi imam di kampung Syafi'i. Tapi oleh dia, kerana dia tak ada adab dalam berbeza pandangan ni, dia jadi imam, dia tak mau baca qunut. Padahal belakang dia semua Syafi'i. Lah sekali mereka kata tak payah jadi imam lah hang. Sayang lah. Mereka pun tak bagi dia jadi imam sebab dia kata tak erti nak hormat. Engkau kami lantik jadi imam, tapi engkau tak erti hormat kami sebagai makmum. Sepatutnya benda teknikal tak payah duk cekang sangat, rigid sangat. Benda teknikal. Benda tu bukannya benda yang usul, bukan benda yang orang kata apa, yang tunjang, yang utama. Benda-benda furuk, benda-benda cabang, bukan apa nama tunjang. Usul makna tunjang. Usul makna dasar. Perkara-perkara yang tak bersangkut dengan tunjang dan dasar, kita tak perlulah nak rigid sangat, nak ketat sangat. Okeylah, kalau gitu aku baca, tak ada masalah. Pasal apa? Pasal kena faham kearifan lokal kita. Lokal tu maknanya uruf kawasan kita, setempat lokal tu. Kita kena faham kedudukan setempat kita. Penduduk setempat kita tu dipanggil lokal.
Bila kita faham yang tu, barulah kita senang. Oh, maknanya kalau aku tak baca kunut, kena baca kunut pun tak ada masalah. Sebab betul juga. Tu. Tak baca pun, no problem, betul juga pasal kita nak bergaduh. Ini tu Imam saha provok makmum. dia nak paksa makmum ikut dia. Dia seorang. Tak bolehlah kalau tu Imam Syafi'i pun pi tempat Abu Hanifah, dia pun tak baca. Dia tuan-tuan, dia mai Imam Abu Hanifah, kalau mai tempat Syafi'i, dia baca sebab dia hormat Syafi'i. Maka tuan-tuan, bukan Hanifah lah, orang pengikut Hanifah lah. Sebab Hanifah mati dah. Tak ada jumpa dengan Syafi'i. Syafi'i kemudian sikit sama Hanifah dulu. Nah? Dia kata mati Abu Hanifah baru lahirnya Imam Syafi'i. Mati imam, lahir imam. Tengok mereka punya hormat. Jadi bila dia semayang di sana, dia kata aku hormat penghuni kubur ini. Sahibu hazal makam. Hazal maqam. Aku menghormati tuan punya makam ini. Sebab depan dia tu ada makam Abu Hanifah. Jadi tu nampak orang cerdik. Menghargai perselisihan pendapat. Menghormati perselisihan pandangan. Tidak menjadikan perselisihan pandangan itu sebagai punca untuk berbalah, berkelahi, bergaduh, bertumbuk, bergomoi. Tahu tak gomoi? Tarik rambut, cakap muka tu gomoi. Jadi orang perempuan mereka kalau bergaduh, madu bergaduh, mereka gomoi. Tarik rambut, tarik tudung, mereka tarik tampak muka, bergomoi. Tu Ustaz kata, tengok bergomoi dah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, tu bukan dia. Kita faham. Jadi Ustaz tekankan dalam perjanjian kita yang pertama ini, ada beza khilaf dan ikhtilaf. Khilaf dia pi sampai peribadi, dia berkelahi sampai hujung, dia berkelahi sampai tak ada had, tak ada sempadan. Tapi kalau al-ikhtilaf, dia berkelahi hanya pada pandangan, pada pendapat, dia berhujah, lepas berhujah dia berdamai, dia sayang balik, dia berkasih sayang balik. Dia tidak putus silaturahim. Inilah yang kita kata adab al-ikhtilaf. Bukan adab al-khilaf, tak. Al-adabul ikhtilaf. Adab dalam berbeza pandangan. Bukan dalam adab berkelahi tu. Tak ada. Berkelahi nak adab apa lagi? Mana boleh berkelahi? Berkelahi mana ada adab dah. Lepas tu kita nak kata adab berkelahi. Mana boleh? Tak boleh kita sebut adab khilaf, tak boleh. Sebab khilaf tu satu yang negatif. Tapi ikhtilaf itu positif. Ikhtilaf itu makna perbezaan pendapat. Bukannya perbezaan berkelahi, tak. Adab berkelahi, bukan. Adab berbeza pandangan. Apa maknanya? Kalau khilaf ni Ustaz buh makna senang, kelahi, berkelahi. Nak buh adab macam mana bila berkelahi? Mana ada adab dah kalau berkelahi. Orang duk jaga ni tak mau berkelahi lah. Berkelahi tu makna tak ada adab lah. Sebab tu kita tidak boleh kata adabul khilaf. Tapi kita kena kata adabul ikhtilaf. Baik. Kemudian wala yazaluna mukhtalifin, dan kerana itulah mereka terus menerus berselisihan. Dan kerana itulah mereka terus menerus berselisihan. Nampak? Kerana maknanya perselisihan itu, inilah yang kata pendapat, pandangan. Innakum lafi qawlin mukhtalifin. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan berlainan pendapat mengenai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna rabbaka, itu surah Az-Zariyat ayat 8. Ni sebab sebut khilaf dalam Quran ni, dia buat main kat kita. Di buku ni ditulis oleh Dr. Jabir Taha Al-Alwani. Dia tulis buku ni lama dah. Tapi kita cetak semula supaya dapat dimasukkan dalam minda netizen kita Malaysia. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Tuhanmu akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihankan itu. Ini selalu kita sebut. Dalam Quran banyak kita baca, jumpa, termasuklah dalam surah Sajdah pun ada ayat ini. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita untuk
tunggu sampai sana nanti. Keputusan siapa yang betul, siapa yang salah. Yang kita duk baca dalam surah Sajdah tu, kita kata apa? Fantaziru inna kunna muntazirin. Tunggulah jumpa dengan Allah di akhirat nanti, kita tengok siapa yang betul, siapa yang salah. Itu maknanya bila perselisihan pendapat dah sampai kepada puak kafir pun tak mau terima hujah juga dengan puak yang beriman. Tak apa, puak beriman kata, okey tak apa, kalau hang tak mau ikut juga, kita tunggu tengok siapa yang betul di akhirat nanti. Itu dalam bab sisih antara puak kafir dengan puak yang beriman. Maka puak beriman yakin dengan apa yang mereka pegang itu betul. Ini perselisihan dalam bab kafir dan iman. Ni sama-sama beriman, berselisih pendapat yang furu', yang cabang saja. Ya, bukan sampai jadi kafir. Ini cerita ayat ni, surah Yunus ayat 93, itu adalah perselisihan antara mereka yang mengingkari ajaran Nabi dengan mereka yang beriman dengan ajaran Nabi. Seorang beriman dia malah nak berkelahi, tengok dia tak mau putus kedamaian dan pergaduhan. Dia kata tak apalah, kalau gitu pegangan hang, kalau begitu pendapat hang, kita tunggu di sana nanti. Jadi puak kafir dia tak dipaksa, biar tak hampa. Kalau macam tu, hampa dah pegang dengan pandangan hampa, kata tak ada Tuhan, nak syirikkan Tuhan juga, tunggu. Kami tunggu di akhirat nanti. Siapa yang kena seksa, siapa yang kena azab, siapa yang dapat nikmat. Pasal kadang mereka tak mau terima juga agama Islam, tak mau terima juga ajaran Nabi tu. Sampai tahap macam tu lah kali, okey, tak apa, tunggu, kita pakai tunggu, tengok siapa betul, siapa salah. Sampai tahap tu maknanya tak membawa kepada pergaduhan dan perkelahian, peperangan. Sebab tu kalau mereka mau berhujah dengan agama kita, sampai tahap mereka tak mau terima hujah-hujah yang dibawa oleh Islam ni, kita kata tak apa, tunggu, duduk elok-elok, jangan bergaduh, jangan berkelahi. Boleh duduk dalam negara kami, tapi jangan berkelahi, yang bergaduh. Nabi bagi mereka izin duduk dalam Madinah, tapi tetap tak mau terima Islam. Mereka tetap nak beragama cara Yahudi mereka, cara agama mereka dulu. Nabi kata okey, tapi kalau langgar perjanjian perlembagaan, hampa siap. Tapi kalau nak beramal, tidak dihalang agama kamu yang kamu nak pegang, yang kamu kata betul itu. Tapi sana esok tahulah siapa betul, siapa tak betul. Tapi sini okey, bebas, let's go. Ikut suka hang, kami ikut suka kami. Lakum dinukum waliyadin. Bila sampai itu, maknanya adab kita sampai ke muncaknya, kita hormat. Itu yang Islam bagi peruntukan untuk mereka buat kuil, untuk mereka keperluan mereka, untuk buat tokong. Tapi jangan melampau lah ni, sampai selang 1 kilo ada tokong ni, apa cerita, tak boleh juga. PBT kena jaga, jangan duk biak sangat. Boleh, tapi kena ikut kapasiti lah, berapa orang penduduk, berapa orang penganut nampak. Ini sampai dia tak kira tempat nak buat pacak, tak boleh. Artinya kita tolak ansur mengikut keperluan, bukan mengikut hawa nafsu mereka. Jadi itu kena jaga. Jadi kata tu nak kena cerdik kita ni. Duk atas dunia akal kena guna. Tak guna akal tak boleh. Kena. No? Jadi tuan-tuan, sampai tahap tu. Jadi bermakna dalam hidup Nabi sebagai pemimpin, Nabi kata okey, kamu boleh bebas mengamalkan agama kamu, tetapi tidak boleh duk da'iyah, duk ajak orang kepada agama kamu. Artinya lakum dinukum waliyadin. Okey, sampai tahap hujah habis dah. Kita hujah Nabi, hujah sahabat, hujah, dia duk keras juga nak beramai dengan amalan agama lama dia juga. Dia tak mau convert masuk Islam. Maka Rasulullah dan sahabat hormat
Okey, dia patuh kepada ajaran undang-undang negara, dia bayar jizyah, dia bayar cukai. Maka Nabi kata, siapa menyakiti zimmi, menyakiti kafir yang bayar cukai, dia seperti menyakiti aku. Tu dia. Tuan-tuan. Dan siapa menyakiti aku, dia seperti menyakiti Allah. Tu dia, tuan-tuan. Nampak tak? Tu adab. Sampai kepada yang dahsyat, perselisihan yang paling dahsyat daripada akidah pun dia tak membawa kepada pergaduhan, tak membawa kepada perperangan, terutamanya dalam sebuah negara yang diduduki oleh orang yang bukan Islam. Contohnya Madinah. Kita ni tak tahulah apa perangai yang duk perangat sangat, duk bagi benci. Apa nak berperang ke? Apa seronok nak bergaduh, nak hantar boleh. Kena bayar harga damai ni. Orang lain nak dapat kedamaian, kena bayar beribu berjuta. Kita dapat hidup rukun dan damai, aman dan makmur. Tiba-tiba kita duk bakar isu-isu yang membawa kepada pergaduhan, perkelahian. Seronok. Seronok kan nak bergaduh, nak jadi macam negara lain tu seronok. Nak jadi macam Iraq seronok. Nak jadi macam Libya tu seronok. Ni kalau kita biar pokok ekstrim ni, pokok melampau ni, dia jadi gitu lah. Dia tak tahu faham apa itu kedamaian, apa itu pentingnya kita hidup dalam keadaan aman dan damai. Biarlah kita ini, dia kata, kita duduk dalam divine, diversity. Unity in diversity. Kita bersatu di dalam kepelbagaian. Kepelbagaian. Itulah adab berselisih pandangan. Kita tengok kepada Nabi SAW, dia tidak menjadikan perselisihan agama itu, perselisihan pendapat tentang akidah itu, untuk dia membawa rakyat dia berperang. Sampaikan Ustaz mengajak tentang dalam bab kebajikan pun dia tak bagi, mendiskriminasikan kafir. Ustaz mengajak di dalam dewan kita di masjid kuliah subuh. Baru ni kuliah subuh Ahad minggu keempat. Bab sedekah. Nabi pernah halang sahabat-sahabat daripada sedekah kepada orang kafir. Allah tegur. Allah kata, laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Bukan kerja engkau bagi hidayah, tapi kerja Allah yang bagi hidayah kepada siapa yang dia suka. Nampak? Ada. Artinya kita nak paksa orang masuk Islam, nak paksa orang supaya mereka nak dapat bantuan kena masuk Islam. Tak boleh. Tuhan tegur. Oi, Nabi Muhammad, jangan buat macam tu. Terus, direct panggil Nabi. Laisa alaika. Alaika tu bukan atas engkau Muhammad. Hidayahkan mereka. Artinya tujuannya pada pandangan Nabi, pada pendapat Nabi, bila kita stop bantuan sedekah, bantuan welfare, kebajikan, mereka akan masuk Islam. Bila mereka nak bantuan, mereka masuk Islam. Nabi nak macam tu. Kalau hang tak masuk Islam, kami tak bagi bantuan. Tu dia, tuan-tuan. Tak boleh Muhammad kerja hang bukan bagi hidayah. Kerja hang sebagai pemimpin kena bagi bantuan kepada yang memerlukan. Memberikan bantuan kepada mereka yang berhak. Tak kira lah dia kafir ke, dia Islam ke, dia berhak, dia miskin, dia susah. Kita kena bela dia. Walaupun dia seorang yang kafir. Walaupun dia seorang yang bukan beragama Islam. Ini teguran Allah langsung. Ustaz baca tentang kitab tafsir Wahbah Zuhaili. Dia kata, ada sababun nuzul dia. Itulah sebab nuzul dia. Pasal apa tuan-tuan? Kita duk baca tentang ayat sedekah sebelum tu. Tiba-tiba memang tengok bab hidayah. Rupanya itu teguran Allah kepada Nabi SAW yang cuba menghalang orang Islam bersedekah kepada orang-orang kafir. Tak salah sedekah kat mereka. Sedekah kat orang kita sudah. Jadi tuan-tuan Ustaz kata masjid kita kadang ada Cina sengkek. Main duk minta sedekah di depan pintu hari Jumaat. Jangan marah lah. Jangan duk halau dia pula. Biarkan dia.
Sebab dia sengkek. Bukannya kaya, tengok pun tahu dah sengkek. Sengkek ni tak kira siapa kita kena bantu, kena tolong. Tu bahasa Cina kot sengkek tu. Bahasa kita miskin lah tu. No? Bahasa siapa mengaji bahasa Cina tahu. No? Tu baik-baik. Tu dia. Sambung lagi. Ilmu khilaf, ilmu ikhtilaf. Jadi berdasarkan dalil-dalil kita baca tadi, bolehlah dikatakan al-khilaf wal ikhtilaf. Bermaksud kalau khilaf semata-mata perbezaan yang berlaku pada ucapan, pendapat, kelakuan, cara dan pendirian. Itu maksudnya al-ikhtilaf. Manakala ilmu khilaf, khilaf ni hak kata berkeli ni, yang dikenali sebagai al-ikhtisas, ialah ilmu membolehkan seseorang memelihara pendapat yang dihasilkan oleh imam-imam mazhab dan menghancurkan setiap pendapat yang berlawanan dengannya tanpa berdasarkan kepada dalil-dalil yang tertentu, kerana seandainya berdasarkan kepada dalil dan menggunakan dalil itu, nescaya seorang itu berijtihad menggunakan kaedah-kaedah usul fiqh. Andaian yang digunakan dalam persisian pendapat ini ialah ia tidak membahas dalil-dalil fiqh, tetapi memadai dengan hanya berpegang kepada pendapat imamnya, dipanggil taklid, kerana wujud kehendak dan keperluan hukum secara keseluruhan di sisi imam. Itu dia kata kita ni kalau sebagai muqallid, pengikut, kita tak perlulah nak bahas itu kepada orang-orang yang mufti, yang takhasus, yang diberi pengkhususan, mereka memang pakar. Yang tu kena bahas dalil. Adapun kita pengikut muqallid saja, tak perlulah kita untuk mengetahui dalil-dalil secara terperinci, kerana kita sudah menyerahkan hukum keseluruhannya kepada imam kita yang kita ikuti, iaitu imam mazhab kita. Perkara ini sudah memadai baginya untuk menetapkan sesuatu hukum atau menafikannya. Jadi itu yang dia kata, kalau kita sebagai orang pengikut, kita tak perlu untuk, cukup bagi kita untuk menentukan satu hukum tu haruskah, haramkah, kita pakai pendapat imam saja. Jadi kalau orang tanya lagi, ambil dalil mana? Wallahualam, aku ambil pendapat imam saja. Aku tak tahulah dalil mana. Imam tu kata tak boleh. Imam Hanafi, Syafi'i kata haram. Imam Syafi'i kata makruh. Imam Syafi'i kata harus. Imam mazhab Imam Syafi'i kata boleh, harus. Tu kita pakai, kita mana tahu. Kau tanya dalam ambil mana? Jadi dia kata itulah ilmu kita kena faham. Sebagai pengikut, kita tak boleh duk tekan orang-orang biasa ni untuk buat mai dalil. Duk tekan mereka yang tu jadi kadang berbalah, bergaduh, berkelahi. Cukup dia sebut, dia kata imam itu kata tak boleh, imam mazhab kami kata haram, imam mazhab kami kata kena sujud sahwi, imam mazhab kami kata kena baca qunut setiap subuh. Tu dia pegang yang tu kan. Dia tanya dalil mana yang kata subuh, ambil hadis mana, dalil mana. Wallahualam, tak tahu apa kena pergi tanya mufti. Kami orang awam tak boleh, dekat tu ya. Tu kita kena kearifan lokal, kena faham suasana, keadaan yang kata tempat kita, pendapat yang kita guna, yang kita pakai di tempat kita. Dengan itu baru kita boleh adab. Ustaz cerita tadi berkaitan dengan imam tak erti hormat makmum. Dia sebagai imam, dia tahu dia duduk dalam kampung mana, kampung Syafi'i. Jangan duduk pergi buat perangai Hanafi. Cari mampu nak kena buang dah tu. Dia salah tak hang ikut Syafi'i? Tak salah. So why not? Yang tak mau ikut sama siapa? Melainkan kalau dia tak ada adab, dia kata salah. Dia kata Syafi'i tak betul. Tu yang dia punca dia tak mau tu. Tapi kalau dia hormat, dia tak Syafi'i pun betul, aku buat ikut Syafi'i pun tak apa, sah, Tuhan terima. Aku nak buat ikut cara Hanafi, aku sembahyang seorang. Tapi kalau aku jadi imam, aku kena ikut lokal aku. Aku kena ikut kawasan aku, pendapat di kawasan aku.
Tu kata adab. Nah, perdebatan dan ilmu debat pula. Lepas debat, dia kena ada akhlak juga. Selisih pandangan pun kena ada akhlak. Lepas tu nak berhujah pun kena ada akhlak dan adab juga. Tak boleh kita pakai ikut suka. Kata debat boleh. Debat maki caci macam Ustaz kata tadi lah. Sempadan Allah Ta'ala punya kejadian pun kita hina. Kita nak bersaing dengan parti politik lawan kita. Tapi kita pergi hina kejadian Tuhan. Ya Allah Ta'ala kata pasal apa yang hampir duk campur dengan aku ni? Aku tak masuk politik pun tapi aku hang hina ni pasal apa? Ni. Pasal apa hampir duk hina aku? Aku buat. Itu makhluk aku yang cipta. Hampir duk hina dia pasal apa? Jadi tu kata kita kena ada adab dan berdebat ni. Lepas kita masuk dari adab berbeza pandangan, ini kita nak masuk pula adab ketika berdebat. Adab ketika berhujah. Adab ketika kita menegakkan hujah-hujah kita. Apabila semakin agresif salah seorang atau kedua-dua yang berselisih dalam ucapan. Ni pekat dengar ni, pemain-pemain politik yang tengok live ni. Tak kira belah mana. Ni, apabila hampa duk bocap, duk kempen, dah naik syekh dah, semakin agresif tu maknanya naik syekh. Pendapat atau pendiriannya dan semakin berusaha mempertahankan pandangannya untuk menundukkan pihak lain supaya menerimanya. Inilah yang dimaksudkan dengan maksud debat. Debat itu dia agresif untuk mempertahankan pendapat dia untuk orang lain tunduk kepada pendapat dia. Sebab tu dulu kita ada pertandingan debat kan, debat perdana, debat Piala Perdana Menteri pada dulu ni. Ada debat, dia ada dua, pembangkang dengan pencadang, penyokong. Muayyid dan mu'arid dalam bahasa Arab. Muayyid penyokong, mu'arid yang membangkang. Dua-dua ni salah kan? Tak salah. Dua-dua ni membantu di dalam proses demokrasi. Yang jadi pembangkang ada peranannya, yang jadi penyokong kerajaan pun ada peranannya. Check and balance. So kita jangan marah. Pembangkang kita hormat. Bagus hang bagi pandangan, aku cok lah, hang kena bagi lagi supaya kami dapat membuat pembaikan. Ni tak marah kat pembangkang. Marah pembangkang macam pembangkang tak ada peranan. Tak. Pembangkang ada peranan untuk luruskan kita sebagai kerajaan. Dan kita kena terima, jangan duk musuhkan pembangkang. Kita kena bagi, itu dibagi hak kepada ketua pembangkang pun diberikan seperti menteri. Dia ada pejabat, dia ada pegawai penyelidikan untuk dia masuk dalam parlimen supaya dia dapat membuat proses check and balance di dalam kita punya negara. Artinya, itulah dikatakan peranan Tuhan buat kita bagi ada debat ni. Supaya yang pihak penyokong boleh buat pembetulan dengan adanya pembangkang yang mengorek kesilapan-kesilapan yang masih ada, jika ada, yang perlu diperbaiki. Itu tujuan di debat tu. Bukan untuk kita tuan-tuan debat ni nak menang, nak menegakkan benang basah tu. Tapi tujuannya, Alhamdulillah, dengan kita debat ni, kami dah nampak dah sikit sebanyak kelompongan-kelompongan yang perlu ditampal oleh pihak kami. Terima kasih, wahai pembangkang. I love you. Lagu tu. Anak Ibrahim Batuk kata, Muhyiddin, I love you. Baguslah you. You bagi kat kami satu pandangan yang baik untuk kami petikkan. Tu peranan pembangkang. Ni kalau dipaham. Artinya kalau kita faham arti kedudukan pembangkang dan kerajaan adalah baik. Dua-duanya berperanan, dua-duanya dapat gaji. Jangan kita orang bawah ni duk jadi lebih pada yang pemimpin. Pemimpin okey, boleh bersalam, boleh minum kopi pasal dia tahu peranan masing-masing. Tapi yang bawah ni teruk sangat sampai nak salam pun tak mau. Jumpa pun tak mau, semayang pun tak mau, satu imam nak dua imam. Beza pun masjid, beza imam angkat nikah tak mau imam tu. Hai, teruk sangat kau hampa ni. Ni adab ni dalam berdebat, dalam hujah. Kita ni bermakna
bila sampai tahap agresif nak mempertahankan hujah kita, tetap kita kena jaga adab. Tak boleh sebab kita dengar apa yang mereka bagi tahu, pembangkang bagi tahu apa semua tu, ada kebaikan dia untuk kita perbaiki kerana kita bukan perfect. Allah Ta'ala tak perlulah pembangkang. Nah, tu pun malaikat bangkang. Kan, bila nak buat Adam, malaikat kata, nak buat makhluk perosak. Kita ni dianggap macam tikus ya. Kan? Malaikat pandang kita manusia ni macam tikus, makhluk perosak. Kan dia sebut, ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Yufsidu tu mana? Perosak. Engkau nak buat satu makhluk yang merosakkan. Dia kata, malaikat kata, nampak Allah, nampak dia walaupun dia Tuhan Maha Berkuasa, tapi dia mau dengar pandangan. Dia mau dengar pandangan malaikat. Dia tanya, ni aku nak buat satu khalifah di muka bumi. Khalifah tu manusia. Apa pandangan hamba? Dia tanya malaikat. Malaikat jawab, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kau nak buat, wahai Tuhan, nak buat satu makhluk yang buat rosak, yang suka buat kerosakan. Tikus ya, makhluk perosak. Nah. Dan juga dia kata satu makhluk yang suka menumpahkan darah. Tu pandangan dia terhadap kita malaikat. Tapi Allah dengar. Allah dengar. Tapi Allah hujah balik. Aku bagi ilmu kat depa. Lepas tu Allah kata, cuba bagi tahu kat aku nama-nama. Adam, cuba bagi tahu nama-nama yang ada di muka bumi. Nama ni nama apa, ni nama apa, ni nama apa. Dia bagi tahu sedah ya. Malaikat terkebir-kebir tak tahu nak sebut. Bila tak tahu nak sebut, dia balik kepada Allah. Itu cara Allah hujah. Menundukkan pendapat malaikat tak betul. Dengan cara Allah kata, ilmu. Aku bagi Adam ilmu. Wa'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Cuba hang pula malaikat namakan benda-benda di dunia ni. Tak boleh. Depa jawab apa? Tak boleh nak jawab. Ni pada dia mikrofon. Adam sebutlah ni. Tu nantang apa? Kamera. Ni nantang apa? Gadget. Dia sebut semua, dia sebut lah. Semua duduk dalam kepala Adam. Nama-nama semua benda yang ada. Ada makhluk sebelum tu yang duduk di bumi bukan manusia. Dia macam dinosaur ke apa bala, tak tahulah. Yang jenis suka berkelahi ni, bergaduh. Sebelum tu di bumi yang tu yang kata makhluk macam dengan binatang, dinosaur apa bala tu. Kan dinosaur kan suka tokok orang, makan orang, tumpahkan darah. Dia duk ingat manusia lagu tu lah. Sebab manusia pun saiz dinosaur. Adam tu 60 hasta. 70 hasta. Dinosaur tu takat pinggang dia ya. Sebab tu dinosaur tu tak boleh makan Adam. Adam tu tinggi pada hari. Dia katok kepala dinosaur, dia pegang, dia pusing macam angsa saja. Kita tengok angsa tekat ni. Kita pegang angsa, kita buat. Macam tu. Adam buat macam tu ya, dinosaur. Dia pusing, baling. Mampu gitu ya. Sebab tu, boleh jadi malaikat berdasarkan kepada pengalaman mereka. Mereka dah biasa tengok bumi ni tumpah darah dengan binatang-binatang yang suka bergaduh. Sebab cari makan, berkelahi. Dinosaur dia makan hak lemah, hak kuat makan yang lemah. Sebab undang-undang rimba waktu tu. Siapa yang kuat, makan yang lemah. Alah ni pun nak jadi gitu jugalah bila kita balik kepada jungle, law of jungle. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, perdebatan menurut bahasa ialah perunding dengan cara bertengkar dan saling mengalahkan. Perkataan jidal diambil daripada perkataan jadal tu hablu, yang berarti seseorang memintal tali dengan kukuh, kerana setiap seorang daripada dua orang yang berdebat itu berusaha untuk mengikat hujah lawannya dengan pendapatnya. Itulah kita, sebagaimana yang disebut oleh pencadang tadi. Pembangkang bagi tahu macam ni. Kami, dia sebut apa cadang serta. Tetapi dia kata, akan tetapi cumanya, tu dia nak ikat hujah pihak lawan lah tu. Dia tak terima, dia kata dulu dia terima, dia macam terima.
Tapi dia ada cumanya, tu bangkang dah lah tu. Tu dia debat lah tu. Semuanya kita perlu perbaiki lagi sikit dari sudut beberapa perkara yang kita perlu perbaiki. Tu maksudnya, itulah maksud berdebat. Bagi cadangan untuk menambah baik, bukan untuk berkelahi. Manakala ilmu berdebat ialah ilmu yang berdiri di atas pertentangan dalil-dalil bagi menzahirkan pendapat-pendapat fiqh yang lebih kuat. Setengah ulama menakrifkan sebagai ilmu digunakan untuk memelihara sesuatu persoalan yang dikehendaki walaupun ia batil, dan menghancurkan sesuatu persoalan yang dikehendaki walaupun ia benar. Itu maksud debat tu. Kita cuba walaupun benar, kita cuba untuk nak cari ianya tu bagi jadi batil. Sesuatu yang dia kata ilmu yang mana persoalan yang dikehendaki itu memelihara sesuatu persoalan yang dikehendaki walaupun ia batil. Cuba kita nak cari walaupun cara tak betul, hujah juga. Tu yang kata dia jadi menegakkan benang yang basah. Mengikut takrif ini, ilmu perdebatan tidak bergantung kepada dalil-dalil tertentu. Ni yang jadi lagu tu. Sebab dia kira lagi pandai untuk bermain kata-kata, dibenarkan. Itu satu ilmu debat pada belum Islam. Bila Islam main, dia kena bawa adab. Ia adalah kemampuan atau bakat yang diberikan kepada seseorang walaupun dia tidak mempunyai ilmu mengenai Al-Quran dan Sunnah atau seumpamanya. Nampak kalau jidal yang kita tak dikaitkan dengan Al-Quran, dia macam tu lah. Siapa pandai main kata-kata, siapa pandai-pandai main bersilat dengan lidah dia tu, dia boleh tak ada Quran Sunnah pun tak apa, dia pandai cakapnya. Sebab debat ni. Tapi kalau dalam Islam, dia tetapkan kalau nak berdebat, billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kamu nak berdebat, Allah kata, berdebatlah dengan cara yang terbaik, dengan ihsan. Maksudnya, jangan sampai maki, jangan sampai caci. Tapi kalau asasnya debat ini, kalau ikut kepada ilmu yang tidak disandarkan kepada Islam, dia tak kira. Asalkan kita pandai bermain kata-kata, tak ada dalil Quran Sunnah pun tak mengapa. Sebab tu kalau kita tengok dalam bab debat ni, dalam peringkat perdana ke, piala perdana ke, peringkat sekolah ke, dia tak benak guna ayat Quran, dia tak benak guna hadis. Pasal apa? Sebab pembangkang nak hujah tak boleh, nak lawan tak boleh ayat Quran. Sebab tu dia suruh isu-isu yang bukan isu agama lah. Isu-isu bab pembangunan, apa nama dulu ni, tajuk-tajuk mudah. Dalam karangan kita dulu masa mengaji SPM, PMR, UPSR, dia suruh. Kita sebagai pembangkang, dia suruh sokong tajuk tu. Apa nama penjagaan alam sekitar dan misalnya macam tu. Baik, perbalahan pula. Lepas pada berdebat, berbalah pula dah. Ada istilah dalam Quran, syiqaq pula. Lepas jidal, syiqaq. Asyiqaq. Wa in qiftum syiqaqa bainihima. Ini dalam orang laki bini bergaduh, berkelahi, berbalah. Kelahi juga, tapi dipanggil perbalahan. Ni perbalahan, satu istilah lain pula. Syiqaq, pecah maknanya. Asyiqaq, perbalahan. Perkataan asalnya fi syaqqin minal ardi, iaitu berada pada belah bumi atau sebahagiannya. Syaq makna belah. Jadi belah tu dibalah. Syaqqi makna belah. Seolah-olah satu bumi tidak cukup untuk kedua-duanya tinggal bersama. Tu maksud. Tu yang jadi syiqaq balah tu. Satu bumi tak boleh duduk dua. Tu yang jadi syiqaq. Sebab tu dia kata, dan jika kamu bimbangkan perpecahan antara mereka berdua, yakni suami, wa in khiftum syiqaqa bainihima, dalam ayat tu dia suruh hantar sulhu, yakni suluh, pihak keluarga lelaki, pihak keluarga perempuan berunding untuk cari titik perdamaian. Ia merujuk kepada perselisihan sengit
yang menimbulkan persengketaan, di mana keduanya kena damai balik dengan berundingan antara dua keluarga, campur tangan keluarga. Bini dengan lelaki ni berkelahi teruk sangat, bergaduh teruk sangat, bersengketa dengan persengketaan yang teruk sangat, sampai kena campur tangan keluarga, sampai campur ibu ayah, campur keluarga-keluarga yang dilantik, berunding antara keluarga lelaki dengan keluarga perempuan, buat keputusan, dan mereka dua suami ni hampa kena dengar keputusan yang dibuat oleh pihak keluarga. Itu dipanggil sulhu khair tu, suluh perdamaian. Itu lebih baik daripada berpecah. Kelahi apa bercerai itu teruk lagi. Kesan kepada anak-anak, kesan kepada jiwa anak-anak dan sebagainya, dan teruk kepada suami dan isteri itu juga. Sebab tu kalau boleh damai lah, tak usah berpisah. Tapi kalau tak boleh, tu yang boleh bercerai tu. Tapi last lah cerai tu. Kalau boleh tahan, boleh ot dulu. Ot, tahu tak? Ot dulu, jangan duk tahan, jangan duk lepas lagi. Nah, bahasa Kedah dia keluar habis. Nah, kalau boleh ot lah dulu. Nah, jangan duk lepas lagi. Nah, tahan sat dulu, jangan duk jangan duk lepas. Jadi bermakna sampai tahap, bahasa apa tak tahu, bahasa Siam ke dia bahasa orang putih ke, ot dulu, no. Kalau boleh ot dulu, tahan dulu. Ia merujuk kepada perselisihan sengit yang menimbulkan persengketaan, di mana tiap-tiap seorang daripadanya berada pada bahagian yang lain daripada tempat lawannya. Maka Allah SWT mengeluarkan firman-Nya, iaitu فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, sesungguhnya mereka akan tinggal berkekalan dalam perbalahan dan permusuhan dengan kamu, yakni iblis dengan manusia akan terus berpecah dan bermusuh dengan kita sampai kiamat. Kerana apa? Kerana iblis dengan dengan manusia, dia bersumpah dah, dia tak akan berhenti permusuhannya dengan kita, sebab dia nak bawa kita kepada neraka dan dia tak putus asa. Jadi Allah sebut فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, sesungguhnya mereka sentiasa berada dalam perbalahan dan permusuhan antara manusia dan spesies iblis. Perselisihan pendapat yang diterima dan yang ditolak. Ni kita masuk. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia dengan pelbagai variasi yang merangkumi perbezaan bahasa, warna kulit, wawasan dan pemikiran. Tak sama. Setiap keadaan ini telah melahirkan pelbagai pendapat dan hukum yang berbeza mengikut siapa yang mengatakannya. Perbezaan bahasa, warna kulit dan rupa kejadian kita merupakan satu tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga perbezaan fikiran dan akal, serta apa yang dihasilkannya itu pun merupakan tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi. Sesungguhnya pembangunan dan kemakmuran bumi ini tidak akan tercapai sekiranya manusia dijadikan sama dalam segala keadaan. Tak maju. Siapa nak buat kerja? Siapa nak buat bangunan? Kalau kita sama level. Pasal yang Bangla mai buat bangunan Indonesia, pasal dia apa? Tak sama lah tu. Kalau sama, siapa yang nak mau buat kerja? Siapa nak menjahit kita? Siapa yang nak bekat rambut kita? Siapa yang duk mau pidu apa? Kalau semua kita setaraf ya, semua tak ada memerlukan. Tak ada memerlukan satu dengan yang lain. Tapi oleh kerana Allah buat kita tak sama level, itulah kita saling perlu memerlukan antara satu dengan yang lain. Ni kalau faham yang tu, lah dia tak lagi taklah belagak. Kalau dia buat belagak, dia tak, tak apa, aku tak mau main cuci, aku pun kaya juga. Siapa nak suruh main cuci? Dia baru dia tahu mak rumah tu, rupanya mak melantai, dia kata peluh saya ustaz. Pasal apa? Bibik tak mai. Bibik lari, baru orang tahu. Dia kata sayang dengan lelaki bini, jenuh, berpeluh ketiak. Pasal apa? Pasal masa bibik ada berkemen ranggi, pelagak, sombong, tak jaga hati langsung. Lari, siapa main semua lari, tak mau dah kerja dengan dia. Baru dia tahu, kami kena buat sendiri, ustaz. Oi, nak?
Baru tahu buat sendiri. Boleh ke nak buat sendiri? Gunting rambut sendiri boleh ke? Dan semua pakai setaraf. Siapa nak buka kedai gunting? Siapa yang nak jadi tukang jahit? Siapa yang nak pergi susah payah nak pergi jahit, sengkang mata dengan apa semua, sakit belakang duk tekan mesin jahit tu. Ingat senang. Tapi pasal kerana dia nak sama level, tak ada sama antara satu dengan yang lain, itulah Tuhan kata baru capai kemajuan. Tidak mana nak maju, semua statik. Apa pun tak ada. Tapi masalahnya, siapa nak buat rumah kat kita? Kita kena buat sendiri. Sebab yang tukang-tukang semua tak mau. Sebab dia pun kaya juga. Tak perlukan duit. Sudah. Engineer pun tak ada. Doktor, siapa nak berubat kita? Siapa yang nak buat kerja-kerja hina pergi duk buka najis-najis kita? Sebab mereka mau tu, sebab kerana mereka perlukan kita perlukan mereka. Kalau kita semua sama, siapa nak buat kerja apa? Kita tak ada siapa mau buat. Nikah pun tak payah. Nikah apa aku cukup dah. Sebab sama ya. Aku tak perlukan hang. Sebab menikah ni kerana kita perlukan dia, dia perlukan kita. Tu Tuhan buat kita tak sama tu. Kita mengambil isteri kita yang berbeza watak, berbeza pendapat, berbeza pendidikan, berbeza latar belakang keluarga. Mai duduk sekali. Laki berlain background, perempuan background perempuan. Bini kita background lain. Tapi kita boleh duduk. Itu maknanya Allah tunjuk dah kat kita bagaimana kita dengan suami kita, kita dengan isteri kita, daripada latar belakang keluarga yang berbeza. Tapi boleh hidup, boleh raikan perbezaan pendapat. Perangai keluarga dia tak sama perangai keluarga kita. Kadang perangai keluarga dia perangai yang kuno, yang hulu. Kita ni perangai yang madani, yang moden, maju. Tapi kita boleh duduk sekali, kita hormat. Walaupun perangai darat, perangai perangai hutuh. Boleh. Tak ada masalah. Boleh hormat. Kadang-kadang dia cerita, Ustaz, keluarga mereka tu kentut. Perak, macam biasa. Bagi keluarga mereka biasa, lawak. Orang darat. Bagi kita Allah mak malunya, mereka relax. Tak ada masalah apa. Artinya tu kata, dalam kita menikah tu pun Tuhan tunjuk dah. Kena ada adab dalam perselisihan pendapat. Artinya, kita mai daripada satu keluarga yang bukannya sama. Itu saya kata Nabi kata kufu. Tapi kufu dari segi kerja, dari sudut kerjaya apa semua. Bukan kufu dari segi latar belakang pendidikan, tak sama juga. Dari segi pendidikan budaya keluarga tu lain. Budaya keluarga kita lain. Tapi kita boleh menghormati. Kita boleh orang kata apa, masuk kandang kami mengembek, masuk kandang harimau larilah. Jangan duk mengaum tak. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, itu makna dalam bab ni Allah buat kita memang berbeza. Kalau tidak, tak ada kemajuan. Kalau tidak, tak ada lah kita kata pembangunan dan sebagainya. Siapa nak membangunkan dunia ni kalau kita semua satu level? Itulah hikmah, divine wisdom. Tu dipanggil kebijaksanaan. Hikmah Allah buat kita divine tu. Berbeza tu. Walau sya'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walizalika khalaqahum. Dan kalaulah Tuhanmu wahai Muhammad menghendaki, tentulah ia menjadikan umat manusia semuanya menurut agama yang satu. Allah boleh buat kita satu, ya, semua Islam, tak ada kafir. Dia kuasa kan dia kata bukan kuasa engkau bagi hidayah, kuasa aku boleh bagi hidayah. So dia boleh tak bagi hidayah kat semua? Setiap yang dia cipta, manusia yang dia buat ni, setiap individu yang dia cipta, semua dimasukkan hidayah. Boleh, dia kuasa. Tapi pasal apa Allah Ta'ala kata, aku tak buat demikian? Sebabnya, ada sebabnya. Dan kerana itulah, tetapi ia tidak berbuat demikian. Allah tidak berbuat demikian. Dan kerana itulah mereka terus menerus berselisih. Allah biar kita berselisih. Tetapi orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu,
mereka bersatu di dalam agama Allah. Dan untuk perselisihan dan rahmat itulah Allah menjadikan manusia. Di atas konsep perselisihan dan rahmat, itulah Allah menjadikan kita. Jadi ayat bagi tahu dah. Tu Ustaz kata, pandangan pendapatnya jangan pergi sampai peribadi. Jangan pergi sampai keluarga. Jadi kita hormatlah. Tu pentingnya hormat. Sebab tu dalam satu ciri Malaysia Madani ialah hormat. Respect. Kena ada dalam diri kita, respect. Respect itu makna hormat pandangan orang lain. Pandangan keluarga kita tadi Ustaz kata, keluarga bini kita, keluarga kita. No? Dia ada budaya dia. Kita ada budaya dia. Kita kena hormat. Macam kami, budaya kami raya mesti anak-anak yang lelaki mesti balik rumah mak ayah. Mak lelaki sebab dia pegang yang tu. Lepas tu bagi mereka pula tak apa, dia katakan mi ayah kedua, kami pi ayah kedua, ayah ketiga di sana. Jadi dia tahu dah. Artinya itu budaya dia. Situ dia nak berkumpul hari raya mesti ada anak-anak dia, terutamanya lelaki. Kalau perempuan tak pasal ikut suami. Jadi undang-undang. Jadi siapa yang jadi bini kami kena akur lah. Kena akur nak buat macam mana. Nah, sebab kerana dia faham, oh yang tu saja pak dia minta, suami dia minta, yang tu tak ada lain, undang-undang lain tak ada, jadi kita bebas. Jadi okey lah, bini boleh faham. Dia kata tak apa ya, yang tu ya abah minta, yang lain abah bukan minta pun, no? Jadi tak apalah, kita hormat pilih yang tu. Jadi kami lega lah pasal dekat. Lepas Zohor balik rumah, mentua pula pasal dekat. Dekat. Kalau jauh terpaksa giliak juga nak buat kena. Kalau dekat, okey, boleh follow. Boleh follow dia punya undang-undang. Sesungguhnya perselisihan pendapat berlaku dalam kalangan umat semenjak dahulu sehingga ke hari ini, dan fenomena ini tabi'i, bukan luar tabi'i. Dia satu yang tabi'i. Makna yang normal lah. Sekiranya umat ini tidak melampaui batasnya, bergaduh, takat berkelahi berselisih pendapat pada sempadannya. Jangan lebih sepadan. Sentiasa beradab, nescaya akan melahirkan pelbagai faedah. Antara faedahnya yang pertama, memberi peluang dan kesempatan. Jika niatnya benar, bagi mengenal pasti segala kemungkinan untuk mempergunakan dalil ke atasnya mengikut salah satu cara kaedah penetapan dalil. Kita dapat dalil-dalil yang boleh mengukuhkan lagi. Bila orang duk bangkang, bila orang duk canggah pandangan kita, kita dalam masa yang sama memperbaiki hujah-hujah kita, memperbaiki dalil-dalil kita. Yang kedua, perselisihan pendapat adalah latihan berfikir dan pertukaran pandangan, serta membuka pelbagai bidang pemikiran untuk sampai kepada pelbagai andaian yang mungkin dapat dicapai oleh pemikiran yang berbeza. Bismillah. Fikir satu. Ustaz nak share satu orang, Ustaz sembang kemarin lepas Zuhur, dia bidang pertanian. Dia masa tu dia cerita Dr. Mazet di rasmi Maha di Maib, dia sedang pertanian kan. Dia pergi tengok, dia duduk jaga bak lembu. Dia kata tak sangka soalan Dr. Mazet nak tanya Perdana Menteri. Dia bagi lontaran idea. Dia tanya, boleh tak lembu ni kita bagi dia kembang? Beranak kembang. Dia kata kalau beranak sekok-sekok ni rugi. Tengok pemikiran, pandangan dia, lontak idea. Dia bukan pergi tengok saja, dia bagi idea. Orang Saudi bukan pergi duk cakap benda hak rugi, kita nak maju. Dia lontak pendapat tu. Dia tanpa segi hukum, tengok dari segi hukum, dari segi saintis, sampai tengok saintis macam mana nak buat bagi jadi, supaya dia kata lembu tu kalau beranak, dia mengandung berapa bulan. Kalau dia beranak, kalau daripada sekok jadi 2. Kita ada berapa ekor lembu? Maka tuan-tuan, dia berkata tak sangka Dr. Mazet ajak kita fikir. Ajak kita fikir yang luar kotak. Macam mana? Boleh buat dia pasal? Okey, saintis apa pihak Mardi ke pihak apa kan buat.
kajian, tengok macam mana nak masukkan benih. Pasal orang boleh beranak 2, ada orang sampai beranak kembang 3. Kucing lagi dahsyat. Hak tak jadi boleh makan tu sampai 6 ekor. Babi tu sekali beranak lagi banyak. Pasal apa lembu tak boleh? Mazat kata, cuba tengok. Buat kajian. Dia nak sombong lah ni. Dia kata angkong lah, no? Jadi tuan dan perempuan sekalian, jadi tu kata, dengan kita orang yang tu yang Jepun nak beli kepala dia tu, otak dia, macam otak dia orang tak fikir, dia fikir. Jadi kawan tu beritahu kat Ustaz, kami pun cubalah bincang tengok dengan apa nama mufti ke apa, boleh tak kita buat macam tu dari segi hukum. Jadi dia kata tak ada masalah apa, kalau tak ada, dari segi hukum tak ada jadi masalah apa, kalau tidak menganiayai binatang tu dan dia benda yang normal. Cuma macam mana nak bagi jadi kembang tu yang kita kena permanian berhadas lah apa macam, kena sumbat masuk lah. Tu ikut suka hampa dia, tapi jangan langgar syarak lah. Dia lontak saja. Islah dia kata, dia ni kalau main bukan dia main saja, dia main bagi, dia cakap yang bukan yang bukan daripada kita tak jangka dia pasal. Sebab tu dia kata kadang-kadang dengan dia buat main dengan dia kena tahu sungguh. Siap sayang nak berdepan dengan dia. Orang yang buat tasik Putrajaya, dia tanya PA Syayak tu. PA Syayak ni berapa? Dia tanya ayat tasik ni. Allah, kami mana nak tahu, dia termucuk lah. Jawab 7 poin berapa PA. Rupanya dia baca sampai tahu tu. Kita ada ingat dalam tabiat kita buat kita sudah lah. Tak, dia detail tuan-tuan tu. Sampai teratur dia kata kami ni buat tasik itu pun kami tak pernah ambil tahu. Ayat-ayat sudah lah. PA Syayak pun dia tanya apa-apa. Maknanya dia very particular. Dia very detail dalam sesuatu perkara. Jadi hak tu tak dapat kemarin. Rupanya bagus juga tak dia fikir no. Betul juga kalau lembu kita boleh bagi sekok dia boleh mengandung 2 dalam badan. Dia keluar mai 2 ataupun 3 atau kembang 4 ke. Kalau boleh buat. Tu dia nak pergi ke kelun-kelun jenis tu lah nak bagi maju. Pada duk buat apa daging palsu, daging sintetik lagi tu, daging tiruan. Lagi bahaya. Baik kita bagi daripada asal macam benih tu. Kita jadikan benih yang jenis, cari benih yang jenis orang kata bakar kembang. Macam kita akan ada lelaki kita kembang, anak jadi kembang. Anak. Jadi macam tu cara dia. Bukan kata kita lawan hukum tak. Kita cuba ikhtiar usaha, bakar ke, benih ke, cari lembu bakar yang kembang ke apa semua, bagus punya benih dia, masuk pergi dalam rahim, jadi 3, jadi 4. Itu cara dia. Sebab tu dia berkata, seriau no Ustaz, laki saya ni kembang ni, Hasan Husin, takut anak saya kembang juga mengandung. Dia pun tengoklah dia mengandung perut besar. Dia pun tengok kadang-kadang scan seorang ya Ustaz, tapi perut dia sebab besar, duk seriau kembang. Pasal mak dia dulu beranak depa kembang ni, ayah dia dulu ni. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kadang cucu anak tak ada kembang, cucu kembang. Nampak? Jadi adalah ikhtiar usaha kita yang boleh kita cuba untuk melahirkan lembu-lembu yang boleh melahirkan lebih daripada seekor. Jadi cakap tu Ustaz berhenti. Jadi itulah faedah-faedah kita bila memahami perselisihan pandangan dan pendapat itu sebenarnya satu daripada hikmah yang bijaksana daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk balas, tapi kita kena unity in diversity, insya-Allah. Kita bersatu di dalam kepelbagaian. Berselisih pendapat dalam bingkai kedamaian. Kita bukan berselisih pendapat dalam bingkai perseteruan, tapi dalam bingkai perdamaian. Insya-Allah. Jadi takat tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.